wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwal rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam tiga kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita. Dalam perbahasan yang kita bawakan, yakni dalam merujuk kepada hakikat kehidupan. Yang mana kita melihat kehidupan dalam tafsiran bersandarkan kepada kaedah sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak menterjemahkan kehidupan yang kita lalui sehari-hari supaya kehidupan ini terjemahkan mengikut landasan yang benar. Walaupun kita sudah diberikan hidayah dan petunjuk, namun kena ada kaedah untuk menterjemahkannya. Bagai contoh, kita diberikan permata. Betul lah permata dah dapat, tapi terjemahannya bawa bagai plastik sampah. Permata dah ada kat tangan, duk bimbit dengan plastik sampah, dengan plastik merah tu. Kena tak tuan-tuan? Tak kena. Silat bulan yang kita yang bimbit tu pun kita campak apa benda ni, entah aku pun tahu ni. Itu tamsilan bagaimana anugerah iman agama kepada diri kita yang telah Allah pilih untuk sesiapa yang mendapat anugerah permata itu. Sehingga kan Raihan buat lagu iman adalah mutiara. Mutiara ke permata ke, tak kisahlah. Yang penting sesuatu yang di dunia ini harganya sangat tinggi. Sehingga kan mengikut nilaian semasa. Kadang kalau kita pergi kedai kan, tak tetap harga. Oh, harga ni tak boleh tetap. Kita tengok kadar nilaian semasa. Contoh emas sebagai contoh. Kita ingat emas je, pergi kedai siput pun sama, siakap pun sama. Ini ikut semasa katanya. Kalau kita ternak, kita bela je, kita makan suap mulut, mahal lah. Suap mulut makan siakap, kan? Timbang ikut gram. Ikut gram bukan ikut kilo.
Kalau gas tu gram berapa? 200. Kalau sekilo, tu yang menglupu nak bayar. Dia kira ikut gram. Tuan nak makan? Kan cakap begitu. Ada ke? Saya pun tak nak makan ni. Tanya je lah kalau nak makan, ajak saya. Patin ada tak? Patin. Tu biasalah. Patin apa lagi? Ikan-ikan. Orang main ikan yang tahu lah. Dia makan tu setakat ribu-riban harga. Tak kan dia bayar. Daging pun sama. Apa? What you? Oh ya Allah. Kadang kita tengok diorang ni makan. Itu harga tak ditetapkan tu. Kenapa tak ditetapkan? Kerana dia mengikut nilaian semasa. Nah, begitu dengan iman lebih dahsyat. Tidak boleh ditetapkan dengan harga dunia kerana nilaian semasa itu tinggi. Tapi rugi jemaah sekalian, dia dapat iman, kemudian kita gagal menterjemahkan. Sebab tu jangan rasa selesa. Memang dia perkataan jangan salah faham. Jangan kata tak cukup dengan iman saja. Jangan guna perkataan. Ada orang yang terjemah macam ni. Tak cukup dengan iman saja, kita kena terjemah dengan dunia baru dia seimbang. Dia bukan soal tak cukup dengan iman saja. Kita yang tak cukup menterjemahkannya. Macam solat, tak cukup dengan solat je. Kita kena usaha juga supaya kita nampak. Bukan soal tak cukup dengan solat. Kita yang tak cukup memahami solat itu, bagaimana kesannya terjemahan pada dunia. Tak cukup faham kita. Bila tak cukup faham, kita solat biasa-biasa. Allahu Akbar. Dah solat dah. Dah. Apa kesan? Kalau tak usaha tak jadi. Solat juga. Faham suku-suku dipanggil. Dalam sekali jadi 3 suku. Islam tidak boleh dipaham suku-suku begitu. Dia kena kafah. Dia kena keseluruhan. Apatah lagi kalau mana-mana perbahasan yang saya bawa mukaddimah menjadi teras ataupun menjadi isi, menjadi perkara penting yang mesti disedari bahawa sifat tu kena ada kat kita, tu syukur tadi. Syukur tu tidak boleh faham suku-suku. Tidak boleh faham syukur tu dengan kita sangka dengan sebut sahaja Alhamdulillah atau perbuatannya hanya pada serta-serta bahagian. Sedangkan syukur itu menjadi manifestasi ataupun menjadi pembuktian seluruh hidup kita syukur. Macam mana nak buat begitu mas sekalian? Makan syukur, tidur syukur, bangun syukur. Semua syukurlah. Lain sekali dia tukar. Saya tukar nama Ustaz Abdul Syukur katanya. Itu dia panggil. Ada. Ni taci ni. Bagus. Hamba yang bersyukur Abdul Syukur. Geram dia pasal letak nama Abdul Syukur. Mudah-mudahan. Saya ambil sungguh. Nama saya dalam IC tu Faridul Firdaus bin Zulkifli. Ketika nak bagi nama tu ayahanda saya dan ibunda saya lah. Yang membetulkan kedudukan nama tu arwah Ustaz Semungi Siddiq. Qadi Ustaz Selangor tu, kawan ayah saya. Dia betulkan kedudukan. Tapi niat letak nama tu Farid Mutiara atau tiada tolak banding, undefeated, Farid mufrad, tunggal. Firdaus kalau dia bagi terjemahan mutiara syurga. Tapi ketika nak letak nama tu mak saya niat supaya kata-katanya seperti mutiara di syurga yang keluar. Sungguh mustajab doa. Ada nak diam juga. Bercakap juga katanya. Tapi kita bercakap hati-hati tak? Sesuai tak dengan apa doa tadi? Mak doakan kata-kata seperti mutiara yang keluar daripada syurga. Dia mesti keluar dari syurga tu mesti selari dengan iman lah. Kata-kata mesti selari dengan iman. Kerana untuk ke syurga dengan iman. Dan iman perbahasannya membawa kepada ketenangan, keyakinan, hilang kebimbangan, tidak membawa kerosakan, tidak membawa kepincangan. Kata-katanya membawa kepada keimanan. Kalau cerita bab syurga, sebagai contoh para syuhada kan. Kalau kita tengok tengah gempur di Gaza. Walaupun kita tengok pada zahiriah, lahiriah, kita tengok dengan keadaan kematian. Tapi kalau tanya semangat mereka tu, luar biasa. Suruh pindah sini, tak mahu kan. Marilah pindah Sri Sementa ni. Tak mahu pun dia. Marilah tenang duduk Sri Sementa ni. Dia. Biarlah bom sana, bom sini. Kenapa? Syurga. Kemungkinan besar mereka telah dibuka hijab untuk bauan syurga yang perjalanan 500 tahun perjalanan boleh dihidu. Bagaimana perang Uhud.
Para sahabat begitu semangat berperang, battle di medan Uhud itu boleh bau surga. Luar biasa. Jadi surga ni semangat. Kalau bicara surga tapi menangis-nangis, kejap-kejap nangis, itu bukan surga tu. Itu surga yang tak dirindui. Itu cerita sinetron. Menangis dah kerjanya, mengarut, mengajar orang menangis. Bukan sebab Allah, tapi sebab perasaan kehidupan dunia. Merintih, meratap kehidupan dunia, bukan disuruh oleh agama. Bayangkan setinggi-tinggi ujian. Malam ni kita masuk tajuk ujian, hakikat ujian dan masalah. Dalam uslub perbahasan, asas perbahasan sidik. Masih perbahasan kaedah terjemahan kehidupan ni ada 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kita masih bincang yang pertama. Yang pertama ni kita pecahkan beberapa tajuk-tajuk yang kita boleh kaitkan dalam perbahasan sidik. Yang sebenarnya apa hidup ni. Kalau dilihat dalam kehidupan, ujian ni jemaah sekalian bukan untuk ditangisi. Walaupun ujian yang tertinggi dalam kehidupan, kematian. Paling tinggi, paling besar hidup ni ujian. Kalau musibah yang manusia tak suka ni adalah terputus nyawa, mati. Itu pun Islam melarang kita meratap, merintih, menangis. Seksa jenazah. Menangis sekejap, seketika lah. Itu pun ada juga perbahasan yang permergiannya tidak lagi ditangisi. Bukan kerana dia tidak dirindui, kerana dia telah diberikan ketenangan. Ada masalah. Kita bercakap dalam kematian yang tidak ditangisi. Rupanya ada berlaku ni depan mata lah. Kita boleh dengar cerita macam-macam. Mungkin tuan-tuan pun dengar, mungkin pernah lalu, wallahualam. Saya didahulukan dengan seorang hamba Allah ni. Tempat saya ceramah dekat di Sanderby tu. Ni mak dia meninggal. Yang cerita ni lelaki lah, dia lah. Kita adik dia, perempuan yang menjaga mak dia. Bila kita bagi tahu bahawa kematian yang sepanjang hayat tu, si anak ini berjaya memberikan sepenuh khidmat yang tanpa berbelah bagi. Dia all out. Ketika pemergian mak dia, dia tak nangis. Yang lain-lain tu meratap lah. Meratap tu menangis lah. Dia tiba adik dia, relax. Siapa tak nangis? Sebab Allah berikan ketenangan pada hati adik dia. Kerana apa? Kebaikan yang dilakukan sepanjang hayat arwah. Kita tak expect ni mas, benda-benda macam ni kita tak boleh nak jangka. Kita jangan faham. Takkanlah tak nangis. Takkanlah tak nangis. Jangan. Sebab dia diberi kepuasan itu, ketenangan. Dia dah berpuas. Allah bagi kepuasan, menjaga mak dia, bagi peluang, bagi masa. Orang bahasa mudah tak galak lah, tak galak. Tak galak. Dah tahu lah, tak galak. Begitu juga dengan kematian yang kita insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah matikan dalam husnul khatimah. Mati seumpama seperti tidur. Tak nak mati seperti tidur. Yang mana tidur tu diumpamakan sebagai mati. Macam mana nak tidur? Nyandor gitu, zup, jalan. Apa tu Ustaz yang Nabi kata sakarat tu Ustaz? Kalau Nabi tak kata begitu, lalai terus semua. Kalau Nabi kata kematian itu tidak membawa kepada sakarat, asal lalai semua. Tapi Nabi nak bagi tahu kematian itu juga berdepan dengan sakarat. Warqah tu nak tarik nyawa, tapi ada kematian yang Allah pilih. Kematian yang seumpama pemergian seorang nak berjumpa kepada kekasihnya. Balik kampung tuan-tuan, nak balik kampung, nangis ke seronok? Lama tak balik ni? Lama tak balik ni? Kita pergi outstation, katalah PKP, kita renung balik zaman PKP kita dulu lah. 4 tahun tersadai kat sana, kat luar negara. Ya Allah, buka border tu. Rasa besok nak buka, malam tu tidur situ lah. Nunggu senyum dah faham ni, boleh balik lah. Nak bertemu siapa? Bertemu orang yang disayangi. Dah, kita nak balik jumpa siapa? Bukankah maha mencintai? Kalau nak balik jumpa yang maha mencintai, kenapa banyak perkara-perkara yang kecewa-kecewa tu? Itu ada perjalanan tu, perbincangan dia. Jadi jemaah yang mulakan Allah SWT, itu perjalanan matilah. Pembincangan khusus sebenarnya. Cuma nak bagi tahu,
Bagaimana ujian kehidupan ini kita nak hadapi, kita nak terjemahkan hidup kita ni jemaah sekalian, yang umpama hidup ni ujian. Hidup ini memang Allah kata ujian. Dan surah Al-Baqarah 155, mana Allah menyatakan, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. Bisyai'in minal khauf. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Itu yang pertama. Bermaksud, bila sebut dalam kehidupan hidup kita ni, hidup tu itu adalah ujian. Pertama kita singkapi dulu ujian yang kita jangan salah faham, sebab kita sangka ujian itu benda yang rosak, buruk, sedih. Itu satu bahagian daripada ujian buruk. Rupanya kebaikan juga ujian. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullun nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Malah lebih diteperincikan fitnah wa lanabluukum. Dia ada dua perkataan kita akan jumpa. Wa lanabluukum dengan fitnah. Fitnah itu cubaan. Tajuknya lebih tepat. Wa lanabluukum itu ujian yang di dalamnya ada dua tajuk. Hidup itu ujian. Di dalamnya ada dua tajuk ujian. Tajuk yang pertama bisyarri, tajuk keburukan. Tajuk yang kedua wal khair, kebaikan. Dua-dua ini dijadikan sebagai tajuk ujian, dan dua ini adalah dicubakan nanti. Yang akan dilalukan, yang akan ditimpakan ke atas kita. Ditimpakan kesusahan. Kita pun faham Allah kesusahan. Tapi jarang kita faham satu perkara, ditimpakan kesenangan. Boleh jadi kesenangan pun boleh jadi perkara yang buruk bagi kita. Jangan kita menyangka buruk itu pada susah. Belum tentu. Belum tentu senang itu buruk, belum senang itu baik, belum tentu. Sebab itu dalam perbahasan kita tadi berbalik pada iman tadi, Allah bagi kita iman umpama permata pada setiap orang yang terpilih. Lalu ni saya bagi tamsil, bagi contoh-contoh. Sebab dalam perbincangan hikmah ataupun dipanggil ilmu wa hikmah, kebijaksanaan dalam kehidupan ni kita berfikir. Kita kena bagi berfikir agar kita nampak. Dan ini perlukan contoh. Dan kaitan kepada perbahasan ini juga dalam pakai iman, kepercayaan. Baik. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Dalilnya surah An-Nur ayat 35. Bagi contoh kat manusia. Baik. Maka kita lihat bagaimana setiap orang yang terpilih yang diberikan tadi permata untuk dibawa. Permata ini adalah anugerah Allah beri kepada yang terpilih. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah petunjuk pada siapa pun aku kehendaki. Maka Allah bagilah permata pada setiap orang, dan Allah nak tengok bagaimana. Ini katanya Allah taklifkan atas kita. Manusia ni kelebihan ada akal. Akal yang dipilih oleh Allah untuk kita dapat akal tadi, tak semua, dan malaikat pun tak dapat. Iblis ada tapi dia gagal guna. Binatang tak ada, manusialah yang Allah berikan kekuatan untuk guna. Lalu dipanggil ikhtiar, memilih. Dan memilih ni saya nak mudahkan perbahasan sebab tak nak masuk dalam perbahasan qada qadar ni, tapi nak bahaskan termasuk dalam perbahasan qada qadar takdir ni. Perkataan mudahnya saya nak bagi tahu, Allah telah takdirkan kita memilih. Bukan kita memilih sendiri. Maknanya Allah mentakdirkan kita memilih, yang mana memilih itu dalam takdir Allah. Yang kita tak tahu, Allah Ta'ala alam, dalam ilmu Allah yang luas, dan bukan terletak pada diri kita sendiri. Namun kita diberi pilihan untuk memilih yang terbaik. Contohnya bila Allah bagi iman tadi, bagaimana mereka memilih nak terjemahkan iman tadi. Itu maksud saya ni. Ada orang dia pegang permata, akhirnya dia bawa-bawa, dia tengah susah. Contoh orang uji susah, dia ada iman ni, dia ada permata. Kalau susah, juallah permata tu, betul tak? Contohlah. Selesai masalah, dia dapatlah balik keuntungan dia, sebagai contoh dapatlah balik leverage dia, ataupun dia terjemahkanlah dia itu ada permata, akhirnya nilai dia naik. Samalah kita yang ada iman,
Jual ni maksud jual iman ni maksudnya zahirkan. Wa rabbaka fakabir, terjemahkan sehingga orang melihat, oh ini rupanya orang beriman. Sampai orang terbeli, orang terpengaruh nak beli. Itu Nabi dakwah. Sebab tu orang beriman ni luar biasa. Sebab orang yang ada iman, ibarat orang di depan mata ni mudah. Contoh dia minta ilham, apa perkataan mudah nak cakap. Sebab ramai orang dia tidak, bukan ramai orang lah, ada sebahagian lah. Saya tahu ramai juga yang berfikir. Cuma dalam konteks ilham berfikir dia meletakkan bahasan iman, kehidupan ni dalam perbahasan yang simple, yang biasa je lah. Kita dah iman, sabar je lah Mat, nak buat apa? Benda dah kena, sabarlah, doa lah banyak-banyak. Itu lah. Saya cakap, takkan macam itu je perbahasan dia. Satu ilmu yang besar. Ini satu sudut pandang kita jaga ni Mas Kedan. Iman, Islam, perbahasan yang besar. Tiba-tiba kita bahaskan simple je. Macam, sabarlah banyak, kita macam ni lah. Bunyi dia macam, takkan semudah itu perbahasannya, walaupun benda tu tidak disusahkan. Rupanya kita kena berfikir. Bila kita nak menterjemahkan tu, Allah bagi akal, apa yang tafakkarun, mintalah ilham. Ilham yang membawa kepada supaya kita boleh terjemahkan, boleh membawa perkataan yang membawakan kepada kedudukan yang lain daripada yang lain. Sebab contoh, bila seseorang tu hadapi ujian, yang akan membezakan yang pertama sekali adalah percakapan dia. Percakapan dia itu akan membezakan kedudukan dia ni di pihak yang mana, di pihak yang benar atau batil. Percakapan dia. Kemudian perbuatan dia. Itu masuk dia. Jadi makna kata Allah jadikan hidup ni ujian. Kenapa Allah jadikan hidup ni ujian untuk orang beriman? Sebab ada iman tadi. Ada iman tadi. Yang ibarat tamsilan tadi, ada permata. Masing-masing ada permata? Ada. Okey? Jalan. Nak tengok macam mana dia terjemahkan permata. Dan Allah tahu dah. Allah tahu dah di sisi Allah ilmunya. Kita je tak tahu. Alama insana ma lam ya'lam. Tinggal bila kita belajar, kita datang menuntut ilmu sebagaimana tuntutan talibul ilm faridatul kulli muslim wa muslimat, maka dapatlah petunjuk. Allah tunjuk cara nak hadapi. Cara nak hadapi setiap yang berlaku. Bagai contoh, dalam Al-Baqarah 155, kita rujuk pula macam mana nak rujuk. Nak tanya orang ke macam? Tidak, rujuk Al-Quran. Al-Quran itulah SOP dia. Dan tengok perbahasan para ulama yang muktabar, tengok macam mana. Nah, kalau di sini kita tengok Al-Quran kata apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Yani kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Dan kita pula menterjemahkan kehidupan bersandarkan Al-Quran. Apa kaedah kita pakai tadi? Sifat Nabi SAW. Kita melalui Nabi, kena ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi tak jadi. Kena ikut Nabi SAW. Maka bagaimana nak ikut kaedah kalau kehidupan? Kaedahnya kita bawa sifat wajib bagi Nabi ni. Dia akan menjadi qawaid, kaifiyat, kaedah. Dan kita bawa sifat Nabi yang pertama, siddiq tu, kita letakkan dalam perbahasan kehidupan. Dan kita mencari, apa tadi? Siddiq ni jujur, benar. Maka kita mencari kebenaran dalam kehidupan melalui tajuk ujian. Macam itu. Melalui tajuk ujian. Apa sebenarnya ujian ni? Banyak masalah-masalah ni. Malah antara intipati perbahasan kita ni mas sekalian, tegas yang pertama dan utama tu kita menumpukan kepada permasalahan-permasalahan kehidupan yang datang bertubi-tubi masalah hidup ni. Kita tak rasa, kita sangka tak ada. Ada masalah. Apa masalah paling besar dalam hidup kita ni mas sekalian? Nak rasa kebesaran Allah. Itu masalah nombor satu. Persoalan. Masalah yang Allah pertanggungjawabkan ke atas kita ni. Nombor satu sebab tu. Allah bagi perasaan bisyai' minal khauf. Kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Kita sangka kita tak ada masalah. Apa aku nak takut lagi hidup ni? Aku tak ada apa duit, ada apa, ada semua ada. Tak ada apa dah aku hidup ni. Allah uji takut. Kamu takut apa dalam hidup ni? Okay, bila sebut khauf wal ju' ni, digandingkan khauf ni, sebab takut ni ada orang keliru lagi. Takutnya macam mana ni? Ini kita bincangkan. Takut yang tersembunyi. Terus bahas macam tu.
Takut khaufi. Sebab digandingkan dengan ju', lapar. Lapar tak nampak. Lapar ni dalam, benda dalam. Khauf wal ju' dan lapar. Kita ambil ibrahnya, takut pada lapar. Tuan-tuan nampak ke takut pada lapar? Tak nampak. Kau menggigil, itu kelaparan. Gigi lepas tak makan lagi. Itu kelaparan kita bagi. Tapi takut pada lapar, boleh nampak tak? Apa bukti takut pada lapar? Cukup tak duit aku ni? Boleh makan tak aku besok ni? Ya, apa aku nak makan nanti ni? Itu makna takutnya jemaah sekalian. Takut pada sifat-sifat yang tersembunyi. Yang mana lapar ni kita terjemah balik tadi, ujian yang buruk. Ya, lapar ni keburukan. Tapi kenapa kita diuji keburukan lapar itu? Kerana kita nak memahami pada apa konteks dia. Kenapa datang lapar ni? Kalau tengok ayat ni, kalau habiskan pada ujung ayat itu, wa basyiris sabirin wal ju' wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Ni perbincangan duit turun naik. Tuan-tuan, isu duit ni, isu duit tak cukup ni, isu duit turun naik ni ada dalam Quran. Allah kata ni, wal ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan dari harta benda. Wal anfus, jiwa kematian. Was samarat, sumber yang diusahakan. Orang ada ladang, ataupun setelah sekian lama dia bekerja 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba habis semua. Tuan-tuan tahu habis dengan apa? Kena tipu kan? Hanya kes, tengok. Kena tipu satu dengan penipuan-penipuan terancang lah, skema-skema. Tapi kena tipu dengan diri dia sendiri. Nantilah tunggu masa depan, masa depan adalah dia nak simpan, contoh nak simpan kan, takut habis, jadi dia simpan dia kerja je. Bukan apa Ustaz, simpanan masa depan. Dalam sekali dia kena simpan, dia kena simpan. Nampak tak dia kena simpan? Ke dalam dah. Duit simpanan ni tak simpan-simpan, tak guna-guna lagi. Kalau takutnya duit tu habis, disimpan. Samarat, tanaman dia takut habis. Di hujung ayat itu Allah kata, wa basyiris sabirin, kabarkan berita gembira. Tengok. Ujian-ujian ini tak digandingkan. Kalau tengok di sini tak kisah sama ada baik atau buruk. Apatah lagi dalam ayat ini semuanya menterjemahkan konteks buruk lah, bisyarri. Ya ini takut, lapar, tak ada duit, mati, tanam-tanaman rosak. Tiba-tiba pada ayat hujung ni, gembiralah katanya. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Kenapa perbincangan je gembira pula? Nah, di sini kalau terjemahkan ayat ni, bila saya tengok, masih tengok, perhatikan. Ni kata, terjemah ni bermaksud kita ambil pengajaran. Walaupun kita, kalau kita tengok Ustaz, saya tak belajar usul tafsir lagi, macam mana kita tafsir apa nak guna-guna ke. Okey, dalam Quran, di dalam istilah, kita ambil terus pengajaran secara tafsir ringkas. Kita boleh ambil pengajaran ringkas dulu. Tanpa mengubah makna ayat, tanpa mengubah tafsirnya, kita mohon supaya diberikan pengajaran dengan niat makin dekat diri pada Allah. Okey. Maka kalau kita lihat di sini tafsir secara ringkas, setiap ujian yang berlaku, keburukan terutamanya, itu mesti dirawat dulu, dihadapi dulu dengan keyakinan kepada Allah, yang yakinlah Allah akan selesaikan. Gembiralah dulu. Tonton contoh. Nah, kita lapar, tak makan lagi ni, lapar, cari jalan. Tiba-tiba tengok, jumpa kedai makan. Kita menangis ke kita senyum kan? Senyumlah, makan tak lagi. Senyumlah. Allah lapar makan. Tengok tak boleh makan. Tu lain cerita lah. Tengok kedai bunian, habis tuan. Elok dah makan gap. Waktu malam lah tu tak ada ke kedai buka. Tengok terang, berhenti.
Senyum. Senyum sebab apa? Kita dah jumpa jalan. Dah nampak dah penyelesaian. Walaupun belum menyelesaikan lagi masalah kita ni. Nah, kalau begitulah kita berusaha dengan Allah. Sebelum ada masalah, sebelum ada takut, sebelum ada lapar, sebelum ada semua, ada siapa? Allah. Ke tak jumpa Allah dulu? Maka wujud Allah dulu tanpa ada permulaan. Sebab tu dalam surah, kalau rujuk dalam surah Al-Hadid ayat 3, tuan-tuan. Surah Al-Hadid ayat 3, dan tuan-tuan juga boleh jadikan amalan surah ni dibaca pada waktu malam antara surah tambahan yang tuan-tuan boleh amalkan selain pada surah Al-Mulk. Ada banyak lagi ni termasuk surah Al-Musabbihat. Surah di dalamnya Sabbahalillah. Salah satu surah Al-Musabbihat namanya surah Al-Hadid. Surah besi. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Ayat ketiga surah Al-Hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Rujuk tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ayat ni mencerita tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah tu huwal awal, dialah yang awal permulaan. Dialah yang awal tanpa ada permulaan. Dialah tanpa ada permulaan, dialah. Ini Allah huwal awal. Dan dialah yang akhir tanpa ada pengakhiran. Nah, kalaulah kata kita ni bermula ada masalah, contoh ni nak faham konteks ayat ni, kita faham dengan kaedah kehidupan. Sekarang kita ada masalah, sekarang bermula hidup bermasalah. Bermula start bila ada masalah ni? Start sekian, kata umur 40 masalah. Okey. Sekarang 40 kita tu mesti ada sebelumnya. Mesti ada sebelumnya 30, 20, 10, 9. Sebelum lagi, sebelum kamu ada. Sebelum aku ada, Allah ada. Jadi ketika bermula masalah umur 40, adakah Allah tak tahu kita akan ada masalah umur 40? Mestilah Allah tahu. Maka ketika Allah tahu, gembiralah. Allah dah tahu. Allah tahu dah, ya Allah. Gembiralah patutnya. Masalahnya, ya ke Allah tahu? Ni masalah ni, masalah. Masalah ni, masalah besar umat lah. Ya ke Allah tahu? Jalan sekali, buat tak tahu je dah Allah tahu. Buat tak tahu je dah Allah tahu. Dia buat tak tahu je Allah tahu. Padahal Allah tahu, dia tahu. Allah tahu dia ada masalah. Tapi dia sendiri, ya ke Allah tahu? Jadi apa reaksi dia? Doa pun main-main. Solat pun main-main. Suruh beribadat main-main. Sebab dia sangka, ya Allah tahu. Walhal Allah tahu. Bila Allah tahu, tak kisah ke depan akan datang, katalah orang predik. Akan datang 10 tahun lagi kamu akan ada masalah, kamu sekian. Aku tak tahu, tapi yang penting Allah tahu aku akan ada masalah 10 tahun lagi. Sebab tu Islam ni tidak menyebarkan kabar yang membimbangkan. Tak ada. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika disuruh pergi ke China, yasiru wala tu'asir, wabashiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan beri kabar yang membimbangkan. Ini tengok akhir zaman, tuan-tuan. Dia punya cerita ke depan macam tak ada Tuhan, satu. Yang ke belakang pun dia lupa Allah tahu. Dalam sekali kita jadi apa umat akhir zaman? Adakah dia berjaya menterjemahkan iman? La. Adakah dia berjaya menjadi orang bersyukur? La. Dia akan datang dengan penuh keresahan. Dia macam buat Allah tak tahu. Padahal Allah tahu dah, patutnya kita bersyukur Allah tahu. Sebab dia Allah maha menyelesaikan segala-galanya. Allah tahu dah masalah aku ni. Datang dengan semangat. Ada masalah? Ada. Semangat? Allah tahu dah. Macam kita, macam tadi nampak kedai. Tahu dah. Ada dah. Lega. Ada masalah? Ada. Saya dah buat laporan, dah report dah pihak atasan ambil tinggal. Saya lega betul lah mereka dah tahu ni. Ketika Allah maha mengetahui, tak lega. Sebab tu Allah kata wabashiri sabirin. Tapi sabar nombor 99 Asma'ul Husna tu. Rupanya Allah datangkan permasalahan baik buruk ni sebenarnya alat ataupun sebagai asbab, sebagai tajalliat, menterjemahkan supaya kita ni nampak balik asal muasal. Sepatutnya takut tak makan. Siapa bagi makan? Rezeki ya.
Rezeki dari siapa? Allah. Dah. Kau dari Allah sekarang ni, kalau betul takutlah tu betul-betul. Jangan cakap takut, tapi melawan, nampak? Nampak. Rasa macam dia menentukan rezeki? Kalau kata Allah yang menentukan rezeki, kenapa tidak taat? Banyak ni, nanti ada ayat. Allah kata, kalau betul lah aku yang bagi rezeki, kenapa tak taat kat aku? Sampai nampak gaya macam kamu tak yakin aku bagi rezeki. Kamu takut sebut je takut tak ada duit, takut tak ada rezeki. Tapi, penterjemahan kita tidak menggambarkan orang takut. Relax, dia semayang pun lambat-lambat. Cakap pun main tak jaga. Perkara yang paling susah lagi adalah sangka ni. Memang dalam bab ni, jemaah sekalian kita akan masuk. Ini dalam bab fatonah nanti, lambat lagi lah. Tapi pada masa sama saya akan masukkan juga. Perkara yang paling bahaya adalah sangkaan. Ni, sangka, pemikiran. Bila sebut contoh, takut, lapar. Bila sebut lapar je tuan-tuan, Allah uji tak ada makan kan? Ujian tak ada makan. Betul lah tak? Tengok apa mulut dia sebut. Sama ada dia sebut, dalam konteks, kalau dalam perbahasan baca dengan nama Allah ni, dia akan sebut apa? Tak ada rezeki. Satu, kita pun nampak macam biasa kan? Kalau mengaji, apatah lagi khusus dalam usul perbahasan soft ni, itu satu kesalahan. Kerana kita tidak menafikan perkara yang tepat. Contoh, tak ada makan, tiba-tiba sebut tak ada rezeki. Kenapa sebut tak ada rezeki? Patut sebutlah tak ada makan. Yelah Ustaz, makan tu rezeki tu makan tu lah. Sekarang ni nak sebut apa? Tak ada makan ke tak ada rezeki? Tak ada makan, tak ada rezeki. Dia pun tak confident nak sebut mana satu. Sebab apa? Sebab dia hanya mengikut adat. Betul, adat mengatakan tak ada rezeki, dia sebutlah tak ada rezeki. Belum, tak ada makan, tak ada rezeki. Tak ada sambal belacan, tak ada rezeki. Saya tak ada tempoyak, tak ada rezeki. Semua benda tak ada rezeki. Kita pun tak apa. Yang lebih parah bila sebut tak ada rezeki ni, tak ada duit. Oh, tak ada rezeki. Sekali kita pergi bank. Ni, hukum akal. Supaya akal ni mengikut balik nas. Sebab nas mengatakan bacalah dengan nama Allah sepatutnya pada segala kejadian. Nama tu sebenarnya ada kait mengait dengan nama Allah, tinggal kita tidak kenal. Macam tadilah, ada bawa iman permata tapi kita duk pakai plastik bag. Nampak? Pergi bank tuan-tuan. Nak bagi akal faham. Kita pun sebut dekat pegawai bank, saya ni tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Jadi saya nak buat pinjaman rezeki lah. Kamu biar benar. Macam mana nak buat pinjaman? Saya nak buat pinjaman rezeki sebab saya tak ada rezeki sekarang ni. Sekali bank kata, kamu gila. Pegawai bank tu pula bagi tausiah kata, ingatlah bahawasanya rezeki itu dari Allah katanya. Dah pula kat bank berceramah. Kenapa tak nak sebut tak ada, kalau kat bank boleh sebut tak ada duit? Apa yang tak ada? Tak ada duit. Kan tepat tu. Sebut terus Allah uji tak ada makan, bukan maksud tak ada rezeki. Allah uji tak ada makan. Sebab tu ujungnya wabashiri sabirin ni berkaitan dengan asmaul husna ni. Lapar tu. Lapar ni berkaitan rezeki. Sama juga rezeki, sayang, kuat, semua. Punya konflik fikiran kita ni susah nak menetapkan kepada yang hak. Allah uji baru tak ada makan, bukan maksud tak ada rezeki. Maka jangan sebab itu kamu buat benda yang haram. Semata-mata nak cari makan tadi contoh. Walhal rezeki itu dari aku. Kekallah kamu menjaga apa yang halal. Kekallah kamu menjaga apa yang disuruh. Walaupun kerana nak mencari makan. Sebenarnya rezeki itu dari aku. Ni kena faham konteks, kena faham asal dia. Allah uji. Maka di sini kita tidaklah menafikan akhirnya. Sebab itu kebanyakan tanpa sedar, dalam diam kita menyangka tak ada Allah. Dalam diam tuan-tuan. Bagi yang mengaji, bagi yang selalu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah. Tapi yang bagi tidak diingatkan, sekadar tahu ialah ada satu motivasi inilah saya tengok. Dia tulis apa? You design your fate. You design, you tentukan takdir.
Lepas tu adalah orang komen bawah, takdir kita ditentukan oleh Allah tuan. Lepas tu dia jawab, ya itu kita tahu dia. Itu kita tahu dia. Tahu apa maksudnya? Maksud tak payah nak ngajar takdir tu dah Allah tentukan, tak payah. Itu kita tahu. Tapi dalam tahu-tahu tu kita tentukan takdir kita. Itu sebutan dia. Satu lagi contoh, tadi tak ada rezeki. Rezeki ada dari Allah, tahu. Dah kalau tahu, sebut apa yang kita tahu tadi. Dah rezeki ada, yang tiada duit. Tapi kenapa disebahkan duit itu rezeki? Ya memang antara terjemahan rezeki, antaranya. Salah satu juzuknya duit. Itu pun duit yang berkat. Tidak dinamakan rezeki itu pada perkara yang haram. Tak adalah contoh dapat duit. Alhamdulillah malam ni kita buat kenduri apa dah. Saya dapat loteri ni, alhamdulillah rezeki daripada Allah. Cakap kita tengok ni. Rezeki tidak dinisbahkan pada yang haram. Kalau dapat dengan cara haram itu dipanggil istidraj. Azan. Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. La haula. Hayya 'ala al-falah. La haula. Hayya 'ala al-falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba zidawat wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wa ba'as maqam innaka la tukhli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang muliakan Allah SWT. Baik, kita sambung sikit, kita buat kesimpulan. Maka kalau kita lihat perbahasan kehidupan, datang ujian baik dan buruk tadi. Baik dan buruk apa? Buruk kalau kita rujuk 155 ni, ceritanya membawa pada buruk lah. Takut. Dan takut kita bincangkan tadi perkara yang tersembunyi. Ketakutan yang tersembunyi itu berbentuk sifat tadi. Contoh rezeki. Sebab kita bincang walju' lapar. Lapar dia kait dengan makan. Makan disebut dengan terjemahan rezeki. Salah satu. Jadi orang juga sebut cari makan. Pergi kerja cari makan. Ataupun cari duit. Sebab tu walju' dia kait dengan apa? Wana qasim minal amwal. Tengok Allah susun. Cantik lah. Lapar kurang harta. Adakah kita tak makan sebab kurang harta? Ataupun kerana kurang harta dia tak makan? Tak juga. Ataupun jangan sampai kamu takut kurang harta kerana nak menjaga perut takut lapar, buat benda yang haram.
Tu kata. Itu kita banyak boleh kita terjemahkan tu. Jadi kekurangan itu, ketiadaan itu menterjemahkan kepada intipati ataupun perkara yang penting, yang benar, yang jujur. Sebenarnya nak cerita membawa kepada apa? Kalau kita lihat di sini, sebenarnya ujian ataupun jalanan hidup kita ini, satunya adalah untuk kembali wa ilaina turja'un, untuk kembali kepada Allah. Kalau tengok rujuk 156, apa kata musibah kalimah istirja', qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya digunakan untuk mati, tetapi kegunaannya untuk segala perkara yang hati kita resah, tak sedap hati, tak suka hati. Benda yang tak suka, benda yang buruk. Maka keburukan itu, perkara yang buruk itu jangan dibawa selain kepada yang menguasainya. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kalau bawa lari daripada selain yang menguasai keburukan, ya Allah juga yang mencipta, yang menjadikan keburukan. Kenapa Allah yang menjadikan keburukan? Kerana Allah berkuasa. Maha berkuasa menjadikan segala-galanya. Baik dan buruk Allah jadikan supaya kita berlindung solid dengan Allah. Esa. Dan Allah jadikan sebagai contoh. Kalau saya suka buat perbandingan contoh ni tentang keburukan dalam konteks santau, sihir contoh. Bila berlaku satu keburukan, sihir, kena kat seseorang tu, keburukan tu sampai pada dia, maka itu telah ditakdirkan dan diizinkan Allah berlaku keburukan itu. Dan keburukan itu bukan kerana hebatnya penyantau itu, kerana Allah izinkan santau itu kena kepada si fulan itu. Tetapi tertipulah penyantau itu menyangka dia hebat. Tengok aku. Maka tertipu jualah orang yang disantau itu kalau melihat hebatnya santau dia itu. Sebenarnya Allah nak memperkenalkan, berlindunglah kembali kepadaku yang menentukan perkara itu terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Kalau orang tanya, saya Allah takdirkan terlibat dengan benda-benda ni juga. Kalau orang tanya, dari mana benda ni datang Ustaz? Saya suka betul soalan dari mana datang. Orang kat dari mana datang Ustaz? Orang si santau ni. Dari Allah benda ni datang, kepada Allah benda ni kembalikan. Diam terus orang. Yalah Ustaz. Ya. Nak tahu sangat nak datang dari mana? Saya cakap, kita yang alam nyata pun tak boleh nak tentukan macam mana keadaan tu, dari mana. Tengah siasat, kena investigate. Ni kes terbaru ni kan. Setiap benda yang berlaku, kes pembunuhan ke, kes apa ke, kena ada investigasi. Betul tak? Ini kan alam gaib tuan-tuan. Kita tak duduk alam tu. Tapi, tengok, ada kat belakang saya tu. Ni saya bukan nak tuju mana-mana lah. Tapi dia punya duduk cerita tu macam dia tahu semua kan? Bahaya tu. Melainkan kalau saya dari alam gaib, okey. Dia duduk dari alam gaib. Itu pun tak percaya sebab kita tak duduk alam dia. Jadi yang terbaik itu orang yang berakidah ni selamat. Alang-alang kita tak tahu tu, kita serah kepada yang maha mengetahui lah. Habis itu. Ada dah SOP dah. Supaya fikiran kita tak menerawang entah ke mana-mana pergi. Mari dari mana ni? Dari Allah. Ya Allah izinkan buruk datang. Ya. Memang Allah izinkan. Ya. Tapi Allah tak reda atas keburukan tu. Dua perkara yang kita kena bezakan. Izin belum tentu reda. Izin belum tentu reda. Allah tak reda kepada perkara yang buruk. Tapi Allah izinkan perkara buruk berlaku. Iblis Allah izinkan untuk dia mengganggu cucu cicit Nabi Adam. Tapi Allah tak reda atas dia. Nah, begitu. Dan satu lagi kalau kita lihat keburukan tu, kita lega selagi mana dijaga oleh Allah. Patutnya kita ni cukup beruntung macam orang beriman. Bila renung balik, apa sebab orang beriman ni gembira ya? Sebab kita yakin bahawa keburukan takkan selain Allah yang menentukan. Gembira kita, gembira. Cuba kalau kita fikir, cubalah. Keburukan ni Allah bagi mutlak terus kat makhluk.
tentukan buruk. Agak-agak apa jadi? Huru-hara kan, main. Huru-hara. Allah pegang, Allah jaga. Baik buruk Allah jaga. Supaya apa? Akhirnya nak bergantung ke Allah. Tu je. Nak berbalik bergantung berharap kepada Allah dengan sifat-sifat kekuasaannya. Rezeki tadi. Lapar-lapar juga, tapi jangan sampai hilang pengharapan pada rezeki Allah. Jangan kamu buat benda yang haram, kamu tinggal solat, kamu maki amun orang, kamu mengutuk orang. Nak bagi-bagilah, dan marah pula. Ni, payah saja. Mulut tak jaga. Habis Sedangkan sifat rezeki itu mesti taat dan patuh pada perintah Allah. Nah, dari kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, membincangkan dalam kehidupan, dalam tajuk hakikat ujian dan masalah ini, kita bawa balik pada perbincangan sidik, jujur, benar, untuk kita merungkai balik dengan perbahasan mengikut iman. Sedar. Benar tu iman. Bagaimana nak terjemahkan iman ni agar kita mampu melapangkan hati kita. Dia bukan pegang macam itu seketul-ketul pegang, kemudian kita pula terjemah salah. Itu satu hal lagi. Kita kena terjemahkan. Pertama, melalui nas dan perbahasan yang benar-benar boleh menambahkan keyakinan. Bila tambah keyakinan, kita gembira. Bila gembira, barulah kita berusaha mengikut kadarnya Allah akan ilhamkan nanti. Lain, kalau orang yang bermula gembira ni, lain. Gerak langkah dia lain. Kalau orang bermula resah ni, tahulah apa nak jadi ni, entah buat je lah. Dia buat tu macam Allah tak tahu. Lain kalau orang yang buat Allah tahu. Berserta dengan Allah, billah, bismillah. Dia buat tu dengan yakin. Bukan dia tak buat. Dia kena buat sebab Allah taklifkan kepada manusia, makhluk yang berakal untuk berbuat. Tapi perbuatan dia itu mesti berserta dengan Allah. Kerana makhluk tidak boleh berdiri sendiri. Dia tidak boleh sendirian. Tak boleh. Sebab sifat manusia ni mati tiada. Ini sudah ujian ini. Dengan ujian kita boleh memantapkan keimanan sebenarnya perbahasan kehidupan melalui memahami tentang perbahasan ujian. InsyaAllah kita akan sambung pada sila akan datang perbahasan ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah beri kita kefahaman tentang perbahasan yang telah diberikan. InsyaAllah. Menampung maaf daripada saya dan kekurangan. Terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana ila alladhi amana. Tawasaw bil haqq tawasaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.